Hai anak-anak murid cikgu semua, apa khabar hari ini? Semoga anda berada dalam keadaan sihat, sejahtera, ceria dan gembira untuk kita belajar secara video PDPR. Okey? Anda tonton video ini sampai habis dan ambil ia sebagai satu pembelajaran baru. Kalau tak faham, ulang lagi 2, 3 ataupun 4 kali. Hari ini kita akan belajar tentang tenaga, bentuk tenaga dan perubahan bentuk tenaga. Apa yang dikatakan tentang tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Tenaga dapat diperolehi daripada pelbagai sumber. Seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, sumber-sumber tenaga iaitu daripada matahari, daripada bahan kimia, daripada beberapa sumber lagi lah. Itu adalah contoh tenaga. Okey. Kita teruskan dengan bentuk-bentuk tenaga. Bentuk-bentuk tenaga ialah tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga keupayaan, tenaga nuklear. Semuanya ada 9 bentuk tenaga. Okey, kita akan perhatikan dan kita akan pelajari, kita dalami satu-satu bentuk tenaga tersebut. Okey, tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang dihasilkan oleh matahari ataupun suria. Okey, tenaga suria boleh digunakan terus seperti memanaskan badan, mengeringkan makanan dan pakaian serta untuk menghasilkan garam secara penyejatan. Itu adalah tenaga suria. Dan tenaga suria boleh dikumpulkan oleh panel suria untuk menghasilkan elektrik. Apa pula tenaga haba? Okey, kita perihalkan tentang tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang menyebabkan kepanasan. Itu adalah definisi tentang tenaga haba, iaitu tenaga yang menyebabkan kepanasan. Kita menggunakan tenaga haba untuk memasak, mendidihkan air dan mengeringkan baju. Itulah dia tenaga haba. Dan matahari adalah sumber tenaga utama untuk tenaga haba. Contoh-contoh lain seperti api, streka dan pemanas elektrik, pemanas air. Tenaga haba ialah tenaga yang menyebabkan kepanasan. Mari kita lihat seterusnya iaitu tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang mengeluarkan cahaya. Matahari adalah contoh sumber tenaga cahaya yang paling utama. Contoh-contoh lain ialah seperti lampu suluh, api lilin dan obor. Ingat ya, tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang mengeluarkan cahaya. Okey, kita lihat tentang tenaga bunyi. Tenaga bunyi ialah tenaga yang terhasil apabila sesuatu objek bergetar. Getaran objek akan menyebabkan udara di sekeliling bergetar dan bergerak sebagai bunyi. Mesin dan peralatan, manusia serta haiwan dapat menghasilkan tenaga bunyi. Jadi kita sebelum ni telah pelajari bagaimana bunyi dihasilkan. Bunyi adalah tenaga. Okey, seterusnya ialah tenaga elektrik.
Tenaga elektrik disebabkan oleh pengaliran cas-cas elektrik daripada positif ke negatif. Cas-cas elektrik mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Peralatan elektrik di rumah seperti komputer, peti ais, treka, ceret elektrik dan sebagainya memerlukan elektrik untuk berfungsi. Kalau tidak ada tenaga elektrik, maka peralatan elektrik di rumah kita tidak akan berfungsi. Kilat ialah satu contoh sumber tenaga elektrik. Kita teruskan dengan mendalami apa dia tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam makanan, dalam bateri, dalam bahan api dan dalam biojisim. Makanan ialah sumber tenaga kimia yang paling penting kepada manusia dan haiwan. Contohnya ialah sumber-sumber tenaga kimia seperti nasi lemak, burger, mi goreng, bateri, akumulator dan tinja haiwan. Itu adalah contoh-contoh tenaga kimia. Tenaga kinetik. Tenaga kinetik pula ialah merupakan tenaga yang berkaitan dengan pergerakan. Semua objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Maknanya semua objek yang bergerak di sekeliling kita adalah mempunyai tenaga elektrik. Contohnya seperti kipas yang berputar, kereta bergerak, burung terbang dan bola sedang bergerak. Semua objek-objek yang sedang bergerak itu, dia mempunyai tenaga kinetik. Murid-murid yang cikgu sayangi, kita teruskan dengan tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan dalam suatu objek yang disebabkan oleh kedudukan atau keadaan objek pada ketinggian tertentu. Objek yang berada pada satu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan mempunyai tenaga keupayaan. Maknanya tenaga keupayaan ni ialah tenaga yang belum digunakan. Dia akan digunakan sebentar lagi. Contohnya ialah seperti buah kelapa di atas pokok. Dia masih mempunyai tenaga keupayaan. Buah kelapa tu belum jatuh, dia di atas lagi. Okey, tenaga yang tersimpan. Tali busar yang ditarik, iaitu tali anak panah yang ditarik itu ialah tali busar. Dia mempunyai tenaga keupayaan. Kita ulang sekali lagi, tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan dalam suatu objek. Okey, seterusnya tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang tersimpan di dalam bahan nuklear. Contoh-contoh bahan nuklear ialah uranium, radium dan plutonium. Tahukah anda, tenaga nuklear juga boleh digunakan untuk menjana elektrik. Okey, kita teruskan dengan perubahan bentuk tenaga. Tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ia berubah bentuk apabila digunakan untuk melakukan kerja. Proses tenaga berubah kepada tenaga yang lain dan ini dinamakan perubahan bentuk tenaga. Maknanya satu tenaga ini dia akan berubah ke bentuk tenaga lain apabila ada satu perubahan. Okey, contohnya mari kita lihat perubahan tenaga dalam keadaan kita menghidupkan kipas elektrik. Kipas elektrik tu kita memerlukan tenaga elektrik. Bila kita hidupkan, maka bermula daripada tenaga elektrik.
Kemudian tenaga elektrik dia akan berubah kepada tenaga kinetik, iaitu kipas itu akan berputar. Objek yang berputar itu menghasilkan tenaga elektrik. Dan kemudian yang berputar itu dan dia akan mengeluarkan tenaga bunyi. Jadi ini adalah perubahan bentuk tenaga. Kipas yang berputar daripada tenaga elektrik kepada tenaga kinetik dan seterusnya kepada tenaga bunyi. Mari kita lihat perubahan seterusnya, perubahan bentuk tenaga yang ada dalam lampu suluh yang menyala. Okey, lampu suluh itu bermula daripada tenaga kimia, iaitu sel kering di dalam lampu suluh berubah menjadi tenaga elektrik, kemudian dia menjadi tenaga cahaya dan tenaga haba. Jadi dia berubah daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik dan tenaga cahaya. Semoga anda telah mendapat maklumat, dapat pengetahuan daripada video ringkas ini. Ingat, kita masih stay at home. Dan jangan lupa, kita kena rajin membaca dan terus membaca. Dan hanya dengan membaca sahaja kita akan menambahkan pengetahuan kita. Jumpa lagi. Bye.